أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin muka surat 127 baris yang ke-16 daripada atas. Baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi apabila engkau baikkan tilik. Dan demikian lagi apabila engkau baikkan tilik, mana elokkan tilik nazar. Maknanya nazar tilik molek-molek. Ta'amul molek-molek. Maka engkau lihat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau lihat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bangkitan Allah, yakni nikmat Allah ta'ala yang amat besar atasmu di dalam taat ini. Manakah pemberian Allah Ta'ala? Manakah bangkitannya, yang nikmat Allah yang amat besar? Dengan, ini taswir dia, ini gambaran nikmat pemberian Allah dan nikmat daripada amat besar atas dalam ibadah, dengan dikuasakan kamu daripada melakukan ketaatan. Dan diberikan di kau pegawainya. Apa dia pegawai? Yakni anggota yang menolong akan dikau pertama-tama, yakni pada mula-mula. Dan demikian lagi sebagaimana terdahulu kita tilik, kita nazar. Ketaatan yang kita lakukan ni, balasannya Jannatul Khuldi. Ketaatan yang kita lakukan ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk ni ditengok ketaatan kita, tapi makhluk ni dia tak tahu. Jahil makhluk ni, tak tahu amalan kita pada hakikatnya macam mana.
Ini hak dahululah. Hak ni Imam Ghazali suruh kita suruh kita kata bagi diri kita. Nafsu kita ni lah. Nafsu kita. Sekarang dapat melakukan ketaatan. Dapat melakukan ketaatan yang sebenar akan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah puji Allah tu lebih baik ataupun puji makhluk tu lebih baik? Makhluk puji dia jahil. Dia tak tahu sebenarnya qada amal kita pada hakikatnya macam mana. Ni makhluk ni. Kadang-kadang dia puji tu lebih daripada apa yang ada pada diri kita. Kita kerana pujian orang ni, kita akan mensia-siakan amal kita. Sebab apa? Kita jadi riak, ujub dengan pujian orang contohnya. Oh ni hak kita nak kena fikir, nak kena nazar. Tak ni. Ni hak kita nak ni kira kepada diri nafsu kita sendiri. Yang mana ketaatan yang kita lakukan ni mulia lebih di sisi Allah. Jangan kita luputkan, yang kita binasakan ketaatan kita yang mulia yang lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak terdahulunya. Kemudian dengan amalan kita ni akan dibalaskan dengan Jannatul Khuldi. Adakah Jannatul Khuldi itu lebih baik ataupun dunia yang lebih baik? Dunia yang sedikit, dunia yang keruh, dunia yang binasa. Dengan taat itu kita boleh dapat nikmat yang mukim, nikmat yang berkekalan. Jangan jadikan cerita kita tu cerita yang buruk. Kurang telikan, bukan nak hak syurga yang kekal. Nak hak dunia sementara. Tu orang panggil cerita yang buruk. Tilikan yang kurang. Ni semua tuju pada diri kita sendiri ni. Untuk pelihara daripada riak, sentiasa ikhlas. Untuk pelihara daripada ujub, supaya sentiasa zikrul minnah. Ingat akan nikmat kurnia Allah ketika kita melakukan amal ibadat. Di penghujung dah ni. Penghujung Aqabatul Qawadih. Aqabah yang ke-6. Bicara bab riak, bicara bab ujub. Maka cerita minggu lepas lah. Kita asaskan belajar kita ni memang lillahi ta'ala. Kita asaskan amalan kitanya memang lillahi ta'ala. Tapi dalam belajar, dalam wa'amal ni, marilah ujian. Ujian ni kadang-kadang keikhlasan kita yang asalnya solid, akhirnya campur dengan keduniaan. Kita kena faham ni, dunia ni umum. Dunia ni harta benda. Dunia ni pujian. Dunia ni sanjungan. Dunia ni luas lah. Tapi kalau kita tahan jaga hak tapak kita asal, belajar kerana Allah, beramal kerana Allah, tak cabut tapak ni. Tapi bila mari riak, ujub sebahagian daripada niat hati kita, maka terbatal pahala sebahagian. Tak boleh pahala yang solid lagi lah. Tapi siapa ke terbatal tu amal? Kalau hilang habis. Tak ada ikhlasnya, riak semata-mata. Riak semata-mata. Barulah habis. Tapi pandang Imam Ghazali ni, siapa setengah-setengah tu, batal dah pahala. Pandangan muktamad pada Imam Ghazali. Setengah-setengah. 50-50. 50 kerana Allah, 50 kerana selain daripada Allah. Ikhlas 50%, riak 50%. Pandang Imam Ghazalinya, tak ada pahala dah. Tak ada pahala. Tapi tak ada dosa. Pahala ikhlas 50% menghapuskan dosa riak 50%. Al-hasanat yuzhibna sayyi'at, kata Nabi. Kebajikan akan menghilangkan kejahatan. Jadi ikhlas 50% tu dia menghilangkan, membatalkan dosa riak 50%. Tapi pahala tak ada dah lah, sebab pahala tu
hanya sekadar menghapuskan dosa riak 50%. Pahala habis kat tu je. Oh, naiklah riak 60%, ikhlas 40%, maka berdosalah kata Imam Ghazali. Dia tak nanti cabut riak ikhlas 1% baru berdosa tau. Bukan kata cabut ikhlas 100%. Ada ni. Dah. Mana tinggal 50-50 tu tak ada pahala dah. Cuma tak berdosa je lagi. Berdosa riak 50% tu. Tapi dihapuskan dosa riak 50% dengan pahala ikhlas 50%. Jadi pahala tu buat basuh dosa je. Jadi pahala habis lah. Dia gitu. Ada ni. Tapi bagi pandangan Ibn Hajarnya tidak. Ikhlas 50% ke 40% ke 30% ke tetap boleh pahala sekadar. Dah ni. Pandai ni. Hak ni kalau nak tengok molek kadang kitab Hidayatul Salikin ada tapi payah cari. Nak mudah cari je dah kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridah. Ada kitab Faridah kan? Kita ada kitab Faridah. Ada kitab Faridah. Hak depan. Tak masuk lagi sifat 20. Tak masuk lagi sifat 20. Hak depan. Tak masuk lagi Islam, iman dan ihsan. Kitab Faridah kan Islam, iman dan ihsan di awal. Tak masuk lagi. Dia bicara agama. Perhimpunan hukum hakam yang datang daripada Allah, panjang agama ni. Yang membawa agama ni kepada kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Itu agama. Hak Nabi bawa. Lepas tu didatangkan tanda beragama. Tanda beragama ni dimulai dengan i'tiqad yang sebenar. Disusuli dengan yang kedua, kosak hati yang benar, gitulah. Yang kedua. Yang ketiga, mengerjakan suruhan. Yang keempat, meninggalkan sekalian larangan. Itu 4 tanda beragama. Tapi dalam kitab Faridah ni, dia letak i'tiqad yang pertama, ikhlas kesunyian hati yang kedua. Dia biasanya ikhlas kesunyian hati ni yang terakhir. Tasawuf yang ketiga. Yang kedua, buat Tuhan suruh molek. Boleh. Ikhlas kerana Allah. Semayang biar betul. Ikhlas kerana Allah. Baca Quran biar comel. Ikhlas kerana Allah. Jadi pegangan kena betul. Itu nombor 1. Amalan zahir kita ni kena betul. Semayang betul apa semualah. Yang ketiga boleh. Hati kena ikhlas. Biasa gitu. Tapi yang kita Faridah tau. Dia letak pertama i'tiqad yang suci lah kalau kita kata. Yang kedua, ikhlas hati yang suci. Jadi dua-dua ni letak sekali. Mengerjakan segala suruhan, semayang, puasa tu nombor 3. Meninggalkan segala larangan nombor 4. Jadi dia letak ikhlas nombor 2. Ikhlas kalau ke nombor 4. Buat suruhan kerana Allah. Meninggalkan sekalian larangan kerana Allah. Meninggalkan segala larangan kerana Allah. Jangan kerana yang lain. Kenapa tak buat benda tuan larang? Malu duduk kampung. Itu bukan kerana Allah. Kerana orang. Pada ni. Jadi dia ikhlas biasanya terakhir. Dah. Dan kitab Faridah dia letak. Pegangan yang pertama. Kesucian akidah. Ikhlas yang kedua. Kesucian hati. Benar kosak dia panggil. Yang kedua. Hak dua ni lah orang tak percaya ni. Sebab i'tiqad yang sebenar masing-masing. Kosak hati yang betul masing-masing. Benar kosak, benar niat di hati, orang tak nampak. Hak zahir orang nampaknya. Faridah tak dimulai dengan 2 tu. Tengok benar kosak, dia ada nota kaki di tepi. Dia nota kaki di tepi. Dia bicara bab ikhlas. Lepas tu di bawah tu, kalau bercampur. Kalau bercampur. Didatangkan 3 pandangan di situ. Pandangan muktamad, pandangan Imam Ghazali. Itu pandangan muktamad.
Pandangan Izzuddin Ibn Abi Salam, Allah. Hak ni riak 1% pun habis dah. Habis dah. Dia nak ikhlas ni solid 100%. Dok gerak hati. Oh, tu muqarrabin. Ni orang arifin aulia. 100%. Kita 100% juga. Semai fardu. 100% dah. Semai fardu. Semai subuh. Ada tak sikit kena orang puji? Ada. Tu 1% sungguhlah. Tu mana? Dah Izzuddin Ibn Abi Salam ni dah. Dia nak 1%. Ibn Hajar ni pula 10% je ikhlas. Boleh pahala 10%. 20% je ikhlas. Boleh pahala 20%. Tapi pada muktamad Imam Ghazali. Daklah berat sangat sampai 100%. Daklah ringan sangat 10% ikhlas ada pahala lagi. Ringan gitu tu. 100% kena ikhlas. Berat gitu. Itu Izzuddin Ibn Abi Salam. Berat. 1% kena ikhlas. Ibn Hajar pula Allah. Ringannya lah janji ada ikhlas. Boleh pahala sekadar. Dah. Ghazali berat sangat pun tidak. Ringan sangat pun tidak. Jaga molek-molek hati ni. Jaga betul-betul. Tinggal 90% ikhlas. 80%, 70%, 60%. Boleh pahala lagi. 50% ikhlas. 50% riak. Barulah. Tak ada pahala tapi tidak berdosa. 60% riak, 40% ikhlas. Barulah berdosa. Tu hak Imam Ghazali. Tapi kalau kita letak molek, memang kita belajar ni kerana Allah, kita beramal kerana Allah, kena jagalah. Siapa ketinggal 50-50 tu berat dah tu. Berat dah tu 50-50. Tapi dia dalam bab keikhlasan ni, hak amal wajib tu bolehlah kita jaga. Hak amal sunat tu. Sebab tu dia bicara riak ni, dia letak tiga darajah riak ni. Riak paling besar, riak pada agama. Siapa? Munafik. Dia menzahirkan keislaman, riak. Dia menyembunyikan kekufuran, itu munafik. Mana? Alladzina hum yura'un. Ayat tu turun pada orang munafik. Ada ni. Orang munafik ni, dia riak pun tak ada riak. Dia menunjukkan Islam di hadapan Nabi SAW. Tetapi dia menyembunyikan kekufuran dengan Nabi SAW. Itu riak yang paling besar. Riak pada agama. Riak yang keduanya, riak pada amal yang wajib. Semayang pun riak juga. Puasa Ramadan pun riak juga. Ni beratlah ni. Berzakat tu pun riak juga. Pergi Mekah sekali tu pun riak juga. Ni berat ni. Hak nombor 2. Hak nombor 3-nya riak pada amal-amal yang sunat. Hak ni hak banyak. Riak pada agama dak lah. Kita beriman dengan Allah, dengan Rasul. Riak pada perkara wajib itu berat juga tu kalau ada. Hak riak pada hak wajib ni macam gini ya. Balik kampung semayang. Duduk KL dak semayang. Balik kampung duduk rumah mak ayah kan. Dak semayang. Apa? Blebe. Habis teh lah di blebenya. Tak habis teh. Kopi dah habis, teh habis. Habis teh. Kopi ada lagi kopi tak apa dah. Kena blebe sungguh-sungguh, kena marah, kena apalah. Ada pun semayang. Duk KL tak semayang. Ni. Ni riak pada amal wajib orang panggil. Dia bukan orang munafik juga jadinya. Orang munafik masa Nabi, depan Nabi dia semayang. Duduk rumah tak semayang. Lepas tu Nabi cerita, nak bakar rumah orang tak datang berjemaah. Sebab apa? Orang munafik. Dia tak semayang di rumah dia. Hak ni kata anak di KL duk semayang, duduk rumah mak ayah dia semayang. Tu bukan munafik i'tiqadi, bukan. Ada pesen tu. Tapi bini dia kalau balik kampung, sokmo. Ni cerita betul ni. Anak lelaki dia semayang.
Menantu dia balik kampung, hei. Balik kampung, hei. Mula-mula boleh lah. Lama-lama mertua pun jadi, kenapa hok menantu ni seorang ni? Balik je kampung, hei. Balik je kampung, hei. Hei je balik kampung. Hei je balik kampung. Begitu tau. Balik kampung je, hei je balik kampung. Oh, pandai disusun. Anak lelaki dia semayang lah. Lama pecah tembelang. Sekelamin tu duk dua-dua duk semayang. Dua-dua duk semayang. Tapi orang lelaki nak alasan apa? Saja alasan orang lelaki nak semayang. Gila je lah. Gila je. Kenapa dah semayang awal? Gila dah. Gitu je. Orang puan hik boleh, nipah boleh. Nipah tak lah, bayi tak beranak. Hik lah. Mula-mula hik, lama-lama baru tahu. Tu riak pada amal fardu tu. Tu berat tu. Banyaknya riak pada amal sunat. Nak kena jaga sokmo. Sebab apa? Ni amalan ni untuk jannatul khuldi. Syurga yang kekal abadi. Bukan untuk dunia yang sedikit, yang keruh, yang binasa. Ni nak kena fikir di hati kita sendiri. Nafsu kita sendiri. Dan ni maknanya apabila engkau baikkan tilik, elokkan tilik molek, maka engkau lihat pemberian Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala. Dan bangkitan Allah Ta'ala ni nikmat jugalah. Kita bangkitan ni apa? Bangkitan kita ni bangkit tau. Ungkit perkara lain. Bangkitan. Di sini bangkitan makna nikmat. Sama maknalah dengan pemberian tu. Pemberian Allah Ta'ala ini nikmat. Pemberian pun nikmat. Dan bangkitan Allah pun nikmat. Yang amat besar atasmu dalam ta'at ini. Manakah pemberian Allah yang amat besar ni? Nikmat Allah yang besar. Dengan tu taswir, gambaran nikmat pemberian Allah ni. Yang amat besar. Dengan dikuasakan kamu daripada taat. Tuan wi kita upaya untuk buat taat. Tuan wi kuasa untuk buat taat. Kuasa untuk urus diri sendiri tak ada dah. Contohlah, terlantar dianya. Makan pun orang suap dianya. Tak ada dah kuasa dia. Tak ada tenaga dah. Tapi Allah beri kuasa atas taat tu. Nak semayang. Ni. Apa kata? Tuhan beri kuasa. Taufik daripada Allah. Beri kuasa boleh buat taat. Walaupun kuasa gerak diam tak ada. Kuasa gerak diam gagah sangat-sangat. Sadu dianya. Tak tahu tak sadu? Sadu tu. Tapi sebut semayang, lembek lalu. Lembek lalu dah. Sadu tadi tu. Siapa ke puasa je, Allah tak larat dah. Sadu tu. Orang tua yang semayang duduk. Orang tua semayang duduk. Puasa cukup. Bayangkan. Orang tua semayang duduk. Semayang duduk lama dah Tapi Ramadan cukup. Ramadan cukup. Bukan Ramadan. Isnin Khamis pun dia puasa. Semayang duduk. Maknanya orang tua yang boleh urus diri tapi mana tenaga dia tak apa-apa nak ada dah. Tapi puasa Ramadan walaupun nampak letih lah. Tapi dok siapa ke buluran dok lah. Ada ni. Boleh puasa cukup-cukup. Walaupun semai duduk sekalipun. Tengok. Tenaga geng ni tak ada. Tapi kuasa buat ibadat. Puasa tu. Ni. Mana ni? Pemberian Allah Ta'ala. Nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan diberikan di kau pegawainya. Pegawai bagi taat. Yang ni anggota yang menolongkan di kau. Menolongkan di kau pada buat taat. Dengan tangannya, dengan kakinya, dengan lidahnya, dengan matanya, dengan telinganya. Sampai belakang.
Hak ni pertama-tama mula-mula. Ni hak mula-mula. Dia akan datangkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kemudian yang keempat, yang kelima terakhir. Satu. Tilik molek-molek. Tilik molek-molek. Engkau lihat semua tu adalah pemberian Allah Ta'ala, nikmat daripada Allah Ta'ala dalam kita buat taat. Dalam kita buat taat tu nikmat Allah Ta'ala tu. Taufik hidayah daripada Allah. Hakiki kita, la haula wala quwata illa billah. Mana kata nikmat pemberian besar ni? Dengan dikuasakan kamu, tenaga boleh ibadat. Dengan anggota laginya. Itu hak pertama-tama. Kemudian, yang kedua pula ni. Kemudian tu dia ada buat kurungan dah. Jawi tu dah. Dia biasa kalau kurungan tu permulaan ayat. Dia molek kurungan tu tak ada lah. Sebab dia biasa kurungan permulaan ayat ni dan. Ni sambungan. Pertama-tama, yang keduanya, kemudian yang ketiganya, yang keempatnya, yang kelimanya. Ni kalau pandai buat ayat, tulis molek. Tulis molek. Bukan tulis ayat penuh macam dalam kitab ni. Ambil maksud je. Ambil maksud cara kasar satu. Yang pertama gini. Yang kedua gini. Yang ketiga gini. Apa ni? Hak ni nak kena elokkan tilik. Fikir molek-molek. Untuk jaga keikhlasan. Untuk sentiasa ingat nikmat Allah. Supaya tiap hari boleh riak dan ujub. Jadi hak taat kita ni pemberian nikmat daripada Allah. Macam mana pemberian nikmat dikuasakan kamu daripada mengerjakan taat dengan anggota kamu pula tolong dalam mengerjakan taat atau mula-mula. Kemudian ni masuk yang kedua pula. Kemudian dihilangkan daripada kamu awaid yang tersebut dahulu itu hingga dapat selesai engkau bagi mengerjakan taat ini. Keduanya. Ni yang kedua pula. Kena tanda molek tu. Pertama-tama pada mula-mula. Keduanya pada kali kedua. Ketiganya pada kali ketiga. Sampai yang kelima. Hak mula-mula tu. Hak pertama-tama buat garis bawah. Keduanya buat garis bawah. Senang sikit. Dia sampai yang kelima di bawah tu. Hak pertamanya mula-mula taat kita ni Allah beri kita kuasa upaya. Kemudian Allah beri kita anggota-anggota yang menolong kita atas ibadat. Mudahnya buat ibadat. Tengok orang buat ibadat, mata tak nampak, guna. Telinga tak apa dengar, guna. Kan payah tu. Tak kita, mata terang, telinga terang, belajar pun senang, buat amal ibadah pun senang. Mari mana tu? Nikmat daripada Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala belah ke? Nak riak kot mana? Nak ujuk kot mana? Bukan hak kita pun. Itu hak pertama-tama. Kemudian dihilangkan daripada kamu awaik yang tersebut dahulu itu. Kemudian dihilangkan daripada kamu awaik yang tersebut dahulu itu. Awaik ni perkara yang menegah, perkara yang menyekat, perkara yang menghalang daripada ibadat. Yang tersebut dahulu itu. Yang tersebut dahulu itu. Zaman dahulu-dahulu tak okey dengan cucu. Zaman dahulu-dahulu tu kan tak okey dengan cucu nak katung. Cerita budak-budak. Yang tersebut dahulu itu sebut bila ni? Tak tahulah bilanya. Muka surat 22. Dahulu itu tu surat 22. Bila? Bila tarikh? Surat 22. Aqabatul awaik. Aqabah yang ketiga yang menyekat kita dengan ibadahnya. Dengan dunianya, dengan manusianya, dengan syaitannya, dengan nafsunya. 4 awaik.
Surat 22. Jumpa tak, Ji? Surat 22. Itu yang tersebut dahulu itu. 22. Surat 22. Jumpa? Haji pun tarikh tau. Tarikh dia. Ada tarikh? Surat 22. Surat 22. Kita berapa orang ni surat 22 ni? Apa orang kita ni? Berapa orang kita surat 22 ni? Berapa? Kita tulis dengan pensil. Tulis pensil lama-lama dia warna tak terang ke? 6 bulan 12 tahun 2012. Oh, 12 tahun lah. 12 tahun. 12 tahun. Tu surat 22. Surat pertama? Surat pertama. Surat pertama. Mula-mula baca. Mula-mula baca dulu sekali dengan Pati Faridah. Ada. Dia Fatul Mu'in dah. Fatul Mu'in dah. Fatul Mu'in dengan Pati Faridah. Kemudian habis Pati Faridah, tukar pada Minhajul Abidin. Fatul Mu'in dulu. Fatul Mu'in mula-mula Pati Faridah dengan Fatul Mu'in. Jadi nak tahu kelas ni bila mula kena tengok Fatul Mu'in lah. Fatul Mu'in dengan Pati Faridah. Habis Pati Faridah, baru naik kepada tukar pada Minhajul Abidin. Minhaj muka surat pertama, tahun berapa? 2009. 2009 Minhaj. 2009. Jadi 15 tahun. Dah Fatul Mu'in. Ada Fatul Mu'in. Siapa ada Fatul Mu'in? Mula-mula sekali. Mati habis dah. Mati habis dah. Ji, mesti ada mula-mula sekali. Fatul Mu'in. 2009 tu Pati Faridah. Tu Minhaj. 2009 Minhaj 15 tahun. Sebelum Minhaj Pati Faridah. Pati Faridah tu dah serentak dengan Fatul Mu'in. Opang tak ada? Mati habis dah ke? Tak sungguh. Lama dah orang kita ni mati. Sungguh. Seorang mati. Opang pun tak ada? Fatul Mu'in. Kelas kita ni dulu pun di hujung tanduk juga dahulunya. Di hujung tanduk juga dahulunya. Di hujung tanduk. Mana hujung tanduk? Keluar di hujung tanduk tau. Yang asal panggil kuliah ni, tu imam masjid ni. Ustaz Sukimang, hak asalnya. Bila Ustaz Sukimang tu kena reject. Gitulah. Dia dah tunggu lah. Ustaz ni lari ke tak lagi? Sebab Ustaz Sukimang yang bawa dia. Ustaz Sukimang kena reject dah. Nak lari apa? Tengok mari hambat dulu. Kita baru kita lari. Kita tunggu, kita berhenti. Tapi tak suruh berhenti. Tak suruh berhenti. Hak tu imam yang panggil Ustaz Sukimang memang dia reject dah. Jadi saya ni Ustaz Sukimang yang bawa. Jadi ditunggu. Dia ketika saya ni sepatut berhenti lah. Sebab tukang bawa tak ada dah. Kenapa pula saya nak berhenti? Malaikat dia mari bubuhlah plastik tu. Dilarang mengajar hari Rabu. Kita berhenti ya. Kisah lama. Tak ada Fatul Mu'in tak ada? Tak ada? Tak ada? Ji, tak kaji tak ada? Awal. Tak ada? Mak cik kita tak ada?
Orang sini lah, orang sini, orang pada kolam. Minhaj 2009. Hak ni di Musab 22 ni 2012. Hak ba awaik. Yang pertama ilmu. Akabah yang pertama bonggok, yang pertama peringkat yang pertama ilmu, yang kedua taubah. Yang ketiga ni awaik. Awaik yang ketiga. Awarid yang keempat, bawais yang kelima, qawadih sekarang yang keenam. Yang terakhir yang ketujuhnya akabatus syukri walhamdi. Itu nusrat 128. Nusrat sebelah je lagi. Kita ni habis kitab Minhaj ni boleh baca kitab hikam dah kita ni dah. Orang ni ramak orang kita. Habis kitab Minhaj boleh baca kitab hikam lah pula. Dia gitulah. Penuh bagi hati, Minhaj naik pada hikam. Di penuh hati, Minhaj, Syairus Salikin naik pada hikam. Tapi Syairus Salikin itu panjang. Dia banyak bicara adab-adab. Panjang. Jadi awaid yang menyekat dunia. Dunia ni, dia sekarang ni awaid ni yang menyekat daripada amal-amal ibadah yang sunat. Ni bicara hak amal ibadah yang sunat dah. Amal ibadah wajib tu tak ada cerita. Ilmu kemah molek. Taubah kemah molek. Yang pertama, yang kedua. Kalau dok semayang tak panggil taubah. Kalau dok puasa tak panggil taubah. Faham tak ni? Yang pertama ilmu. Tauhid, fiqh, tasawuf. Yang kedua taubah. Yang ketiga lah akabatul awaik. Dunia yang menyekat daripada ibadah. Ibadah mana? Menyekat daripada ibadah sembahyang fardu. Tu tak ada taubah pun tak ada tu. Tak cerita tu. Maknanya apabila ilmu selesai, taubah selesai, mana kewajipan beres. Tu nak memperbanyakkan amal-amal yang sunat. Dunia menyekat kita. Tapi kalau dunia menyebabkan tak belajar fardu ain, dunia sampai ke sembahyang waktu ditinggalkan, tu tak ada bicara langsung dah tu. Sekarang ni belajar ilmu kemah 3 ilmu. Dahulu-dahulunya taubah selesai dah. Kalau ada tinggal ke farduan, selesai dah taubah dengan qada apa semua. Nak memperbanyak amal sunat yang menyekat dunia. Kena hadapi dengan zuhud. Hati kena berpaling daripada dunia. Yang kedua, makhluk yang menyekat. Manusia. Kena hadapi dengan uzlah. Kurangkan dengan manusia. Faham tak ni? Kurangkan dengan manusia yang menyekat kita dalam ibadah. Kalau manusia jamaah yang saling ni tolong menolong ibadah, alaikum bil jamaah tu. Tak boleh lagi tu. Tak boleh lagi tu. Kena uzlah. Kemudian pula kalaulah kita ada tanggungjawab, anak bini nak uzlah tak boleh dengan anak bini. Di mana ayahmu uzlah dalam bilik. Lepas tu anak bini ada dia lah guna-guna pun. Dia buat ibadat dalam bilik, tak jahil. Tu tanggungjawab. Uzlah lah dianya beramal dah belik seorang. Ada gitu. Berzikir. Bini tidak peduli. Anak dia cara hak ilmu kami tak cara. Buat amal dia nak makan di seorang. Tak ada tu. Jadi untuk makhluk manusia uzlah. Untuk syaitan kena banyak zikrillah. Untuk nafsu itu paling panjang. Kekang dengan taqwallah. Hak nafsu hak paling panjang sekali. Nafsu bermula daripada muka surat 39 sampailah kepada muka surat 65. 25 muka surat bicara nafsu dalam kitab Minhaj. Bermula daripada muka surat 39 masuk yang menyekat yang keempat nafsu. Habis bicara hak bab nafsu ni muka surat 65. 25 muka surat. Kemudian dia ada khulasah pula. Hak nafsu ni kemudian jadi kesemuanya bicara nafsu.
30 muka surat. Masuk akabah yang ketiga, akabatul awarik, Ustaz 72. Faham tak ni? Ustaz 72 tu, pada Ustaz 72, 30 muka surat adalah bicara bab nafsu. 30 muka surat daripada 72 muka surat bicara bab nafsu, bicara bab taqwa Allah. Taqwa Allah lah yang mengekangkan nafsu kita, yang menyekat daripada amal ibadah. Tu. Akabatul awaik. Yang tersebut dahulu. Tuhan hilang dah. Dengan dunianya tidak menyekat daripada ibadah. Dengan manusianya tidak menyekat daripada ibadah. Dengan syaitannya tidak menyekat daripada amal ibadah. Dengan nafsu pun tidak menyekat daripada amal ibadah. Allah yang menghilangkan. Dihilangkan daripada kamu. Awaik yang sebut dahulu itu. Hingga dapat selesai engkau bagi mengerjakan taat ini. Keduanya pada kali yang kedua. Yang pertama, mula-mula Allah beri kekuatan pada kita buat amal ibadah dengan anggota-anggota kita. Tapi kadang-kadang nak buat amal ibadah pun, mari dunia, mari manusia, mari syaitan, mari nafsu, tersekat. Dah, Allah hilangkan. Hak awaik ni pula. Itu yang kedua. Jadi maknanya, taat kita ni adalah nikmat daripada Allah. Allah beri kekuatan, Allah hilangkan yang menyekat. Allah beri kekuatan, yang pertama, Allah hilangkan yang menyekat, itu yang kedua. Sampai yang kelima. Mana? Susunan kitab Minhajul Abidin. Tu payah nak cari kitab. Hok comel susunan. So, bagaimana kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali sendiri kata, kitab Minhaj ni, tartiban ajiban. Imam Ghazali kata, susunan kitab Minhaj ni, susunan yang ajib, yang luar biasa. Yang ajib. Yang luar biasa. Imam Ghazali sendiri kata. Dia kata kalau boleh tulis satu-satu, kita selalu ingat. Boleh belajar, boleh buat amal. Kekuatan daripada Allah. Allah menghilangkan yang menyekat. Dunia kuatkan dengan zuhud. Manusia kuatkan dengan uzlah. Jangan duduk main dengan dunia sangat. Ada ni, dengan kehidupan ni, bukan dunia tu. Dengan ni, langit terbuka dengan manusia ni. Kena ambil tahu, jangan tak ambil tahu. Kena ambil tahu. Sebab tu kehidupan kita kena ambil tahu. Sebab dunia ni mempengaruhi kehidupan kita dan juga keluarga kita, kena ambil tahu. Tapi janganlah, duk gesek, hok tu sampai ke sejam, 2 jam, 3 jam. Gesek hok tu ralik. Keluar orang Belangor. Habis keluar orang Belangor. Kalau ni kasih, kan, ni, kereta kan ada kamera kan? Ada kamera tak kereta? Ubuh tak? Kena ubuh molek. Boleh tahu. Orang belah depan salah ke, orang belah belakang salah ke kita ke salah ke. Kita salah, tutup TV tu. Gitu. Dah lah. Hak depan boleh dia salah. Dia keluar tiba-tiba. Dia bawa cara berbahaya. Orang pun share dalam FB. Nampak dengan nombor-nombor. Hak belawang kereta tengah jalan raya. Ada nak marah gapa-gapa. Ada belaka. Tengok tu. Lepas tu tengok orang negara pula. Lepas tu tengok bencana alam pula. Lepas tu tengok adalah benda pelik-pelik. Tengok tu, tengok ni. Akhirnya sejam. 2 jam. Tengok pun satu je tak boleh tengok. Kalau ada dalam tu, tutup lalu lah. Tak boleh tengok. Hak Palestin. Tak boleh tengok. Keluar je Palestin, tukar. Tak boleh tengok. Tak sapati. Ada ni? Kan ada masuk ke Palestin kan? Macam mana? Macam-macam dia lakukan. Luar kemanusiaan. Tak ada dalam sejarah. Ada ni? Sekarang semua ada video belaka kan? Sebab itulah Yahudi laknatullah di antara yang pertama dibunuh wartawan. Wartawan mana? Dah mati. Wartawan hak di mula-mula sekali dituju. Sebab apa? Wartawan yang akan sebar.
Dia nak buat jahat ni, dia kena mati hok ni dulu ni. Lepas tu dia pelik, kenapa watak orang mati? Dia mati hok ni lah, hok ni dia akan sebo. Ada ni. Tapi boleh negara Arab sebelah tu buat pesta, buat konsert, buat Allah kata. Pesta tu di mana? Di Mesir, Iskandariah tau. Dia buat konsert di Iskandariah. Ratusan ribu penonton. Ada ni. Ratusan ribu penonton. Buat konsert di Iskandariah, di Mesir. Gaza tiap-tiap hari kena bom. Tiap-tiap hari. Mana ada kata dak bangun dah. Sampai ke letak 80 tahun baru nak bangun balik macam asal. Tak bangun dah tak ada dah. Memang dia peracur terus dah. Tapi di Iskandariah buat konsert ratusan ribu yang mengikuti. Orang apa gitu tu? Manusia apa gitu? Manusia apa gitu? Tu yang tak boleh tengok se. Kalau tengok kalau Palestin kau wah, pada ni. Tak sapati nak tengok. Umat Islam ratusan juta di sekeliling tu. Apa jadi? Ada. Tapi kita kena tahu jugalah apa yang berlaku kena tahu. Tapi dia dunia manusia ni dia menyekat kita daripada amal ibadah. Syaitan menyekat dalam ibadah yang paling besarnya nafsu kita sendiri. Allah hilangkan awaik. Allah hilangkan awaik hingga dapat selesai engkau bagi menjalankan taat ini. Keduanya, yang pada kali kedua. Pertama tadi diberi kekuatan, diberi anggota yang lengkap untuk ibadah, untuk belajar buat amal lah, belajar serta buat amal. Dan Allah hilangkan yang menyekat dunia, manusia, syaitan, nafsu. Yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Hak kena baikkan, baikkan tilik. Mana apa ni? Kena elokkan. Fikir molek-molek. Ta'amul molek-molek. Perhati molek-molek. Kita belajar ni mari mana ni? Semuanya Allah yang beri kekuatan, Allah beri anggota pada kita. Allah hilangkan dunia yang menyekat, manusia yang menyekat, syaitan nafsu yang menyekat. Semua tu nikmat daripada Allah. Nikmat yang amat besar. Yang naik pada akabah yang ketujuh nanti, yang wajib kita mensyukuri. Sebab akabah yang ketujuh, akabatus syukri pula. Syukur. Bukan riak. Bukan ujub. Syukur. Sentiasa ikhlas. Sentiasa zikrul minnah. Ingat nikmat Allah, jangan ujub. Bila ingat nikmat Allah, naik setengah lagi. Syukur kepada nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditentukan di kau. Kemudian tu tak ada kurungan tu kan. Jadi kemudian hak atas tu memang tak ada kurungan jugalah. Sebab kalau biasa kurungan, dia kalau tulisan barunya perenggang lah. Perenggang barulah kalau kurungan tau. Kalau kurungan ni perenggang baru. Dan ni kemudian hak atas tu sambung-sambung je ni. Macam ni. Kemudian ditentukan di kau dengan petulungnya dan diberi taufik dan dimudahkan dia akan taat atas engkau dan dihasilkan dia akan taat dalam hatimu. Ni. Kemudian tu tak ada kurungan kan. Ini nak gitulah atas tu. Kemudian ditentukan di kau dengan petulungnya, petulung daripada Allah dan diberi taufik dan dimudah akan dia taat atas engkau. Mudah je. Pada ni. Tuhan beri kekuatan, Tuhan pun mudahkan. Belajar mudah, buat amal mudah. Itulah nikmat yang amat besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Dah di Palestin mati berapa puluh ribu dah. Hak hilang 10,000 lebih. Hilang tu, hilang kemungkinan di bawah. Dia tangkap ke tanpa dia tak ada orang tahu ke. Hilang tu sama ada dalam runtuhan bangunan ke. Hak hilang. Dia kita ni minggu ni kita sepatutnya sambung di muka 288 tu. Petok atas sekali tu. Cuma minggu lepas saya sebut sebelum nak sambung kepada syarat sah berjemaah. Hak di muka 288 tu saya nak khulasah kembali hak berkaitan dengan muwafaqah. Ketiadaan muwafaqah pada perkara-perkara sunat yang keji menyalahi padanya. Kena muwafaqah sama ada pada imam buat ataupun muwafaqah ikut imam pada imam tinggal. Perkara sunat ni, perkara sunat. Perkara wajib, tu tak boleh ikut tu imam kalau tu imam tinggal. Tu kena buat, tu perkara wajib rukun. Perkara sunat, ada perkara sunat. Kita wajib ikut imam. Perkara sunat tu. Perkara sunat, buat sunat boleh pahala. Tinggal sunat, semayang sah. Tapi apabila kita jadi makmum, ada perkara sunat, kita wajib kena ikut imam. Imam buat, wajib kita buat. Imam tinggal, wajib kita tinggal. Apa ada ni? Perkara sunat, imam buat, kita wajib buat. Tak buat batal. Perkara sunat, tak buat batal. Kenapa? Bukan masalah perkara sunat. Masalah kita dah ikut tu imam. Situ. Perkara sunat, kalau tak buat, kita maklumlah. Takkan semai batal pula benda sunat. Perkara sunat. Tapi ada perkara sunat, bila kita makmum, imam buat. Wajib ikut buat. Perkara sunat ni, imam tinggal. Wajib kena tinggal. Jangan pandai-pandai buat. Perkara sunat. Imam tinggal, wajib kamu tinggal. Kita buat, tu imam tak buat, batal sembahyang kamu. Gitu pula. Hak perkara sunat yang syarat berjemaah kena ikut imam. Sama ada imam buat, kena ikut buat. Sama ada imam tinggal, kena ikut tinggal. Kita pergi pada dalam kitab kita ni 3 perkara sunat. Sujud sajadah, sujud tilawah, kunut, tasyahud awal. Yang tidak didatangkan adalah sujud sahwi. Kita tambah dengan sujud sahwi. Cuma antara sujud tilawah, sujud sajadah, kita popular nama apa? Sujud tilawah ke sujud sajadah? Sujud sajadah, bukan sujud sejadah. Sujud sejadah. Sujud sejadah ke 2 jadah ke 3 jadah tak tahulah. Tak apalah. Sejadah pun sejadah lah. Dia sujud sajadah nama dia. Kita sejadah. Sejadah tu. Tu hak lapik semayang tu. Tu sejadah. Nama sejadah. Sebab apa? Sebab sujud tu kan. Tempat Allah sujud tu kan. Sejadah. Sujud sejadah juga pun tak apalah. Jadi kita popular apa? Sujud tilawah ke sujud sajadah? Sejadah. Lepas tu sejadah jugalah. Tak apalah. Sejadah pun sejadah lah. Jadi sujud sajadah ni. Regu dengan kunut. Dia letak 2 tu. Mudah kita ingat. Sebab sujud sajadah ni. Tok imam buat. Wajib ikut buat. Tak buat batal semayang. Tok imam tinggal. Wajib kena tinggal. Buat seorang. Batal semayang. Senang. Sujud sajadah. Imam sujud. Malah aku sujud nak buat turun sujud. Lepas tu bangun pula. Bukan boleh rakaat pertama pun. Rakaat pertama dok lagi. Rakaat belum kan. Malah nak sujud kan. Batal semayang. Wajib kena sujud. Ada ni. Faham? Tapi kalau pada satu ketika. Allah lepas masih sajadah tu. Subuh pagi Jumaat lah.
Kita nak turun rasa macam tak boleh turun ni. Tadi rasa okey. Ni rasa tak boleh turun ni. Kalau turun tak naik pada ni. Kalau turun tak naik. Kita rasa pelik dah ni. Tak boleh turun. Lepas tu, isyarat sekoda-sekoda. Tunduk ke sikit. Sebab kalau tu turun je, tak naik dah. Jangan turun. Jangan turun. Pada ni. Kita tunduk je lah. Isyarat pada sujadah. Itu sujadah ni, itu sujadah. Tapi tak tunggu bawah sebab kita tak boleh. Mari tiba-tiba rasa pelik tengah semayang. Contohnya. Kalau dia tak boleh daripada awal, mungkin berdiri pun tidak. Dah, dia semai duduk lah kalau dia uzur. Dak ni, dia boleh berdiri. Tapi mari rasa pelik dah. Nak sampai di tempat ayat sajadah tu, panjang dah. Panjang dah ni, dia lutut dia bunyi dah. Keruk-kerak, keruk-kerak, keruk-kerak. Lalu dia bunyi. Kalau tak larat, duduklah. Boleh. Tapi kena duduk diam lah. Kena duduk diam. Ikut maksud sejadah ni kok. Tak naik ayapan dia. Tak boleh turun. Tunduklah setakat-setakat isyarat. Tapi nak ceritanya, imam sujud sejadah, wajib ikut imam. Sujud sajadah sunat, ikut imam tu wajib. Imam baca sajadah, tidak sujud, dia pakai terus dengan tatajafa junubuhum anil madaji'. Dia terus je. Allah tu imam apa penyakit pula ni. Ayat sajadah dia baca. Sujud dia malah. Nak sujud seorang, jangan. Batas main kalau buat seorang. Ikut imam tak sujud, tak sujud lah. Dalam imam baca ayat sajadah. Tapi dia tak sujud. Ni susah jadinya. Imam pun mungkin lah. Kalau sujud ni rasa pelik hari ni. Tak naik kalau sujud ni. Tak sujud lah. Lepas tu makmum. Wajib ikut imam tinggal sujud sajadah. Jadi sajadah imam buat, wajib buat. Imam tinggal, wajib tinggal. Mudah je. Sama regu dia dengan kunut. Kunut imam baca, makmum boleh tak baca. Imam tak baca, makmum boleh baca. Jadi sujud sajadah, kena ikut imam pada buat, pada tinggal. Kunut boleh tak ikut imam pada buat, boleh tak ikut imam pada tinggal. Tak ada ni. Imam baca kunut. Dia bawa balik Mekah macam sebelum ni kan, balik Mekah tak ada kunut. Dia pun berdiri. Balik Mekah, berdiri, tak baca kunut. Macam mana semayang? Sah je. Tak. Bukan dia tunggu dalam iktidak. Dia tunggu sujud seorang dia. Makruh kerana mendahului imam. Tapi, tak ada apa-apa tu. Sah semayang. Makruh lah kerana mendahului imam. Imam lupa baca kunut. Kita letaklah imam lupa. Kita sunat baca kunut pendek. Imam tinggal. Kita boleh baca seorang. Bahkan sunat baca kunut pendek. Kalau sempat ikut imam dalam sujud yang pertama. Kalau imam sudah bakit duduk ada sujud, diharuskan sahaja. Tidak disunatkan lagi. Bukan tersetengah, makruh. Sebab apa? Sebab kita sudah ketinggalan satu rukun. Imam sujud yang kedua, duduk baca kunut lagi. Batal sembahyang. Sebab ketinggalan dua rukun. Yang sempurna, sujud yang pertama sudah makmum ketinggalan. Duduk antara sujud, makmum ketinggalan juga. Jadi sajadah wajib ikut imam pada buat dan pada tinggal. Kunut tak wajib ikut imam pada buat dan tak wajib ikut imam pada tinggal. Boleh menyalahi, imam buat dia tinggal, imam tinggal dia buat. Jadi sebaliklah antara sujud sajadah dengan membaca kunut. Jadi sebenarnya membaca kunut ni tak masuk di tajuk ni. Sebenarnya membaca kunut tak masuk di tajuk ni. Tajuk ni muwafaqah pada perkara sunat, pada buat dan pada tinggal. Ataupun pada tinggal. Kunut tak masuk. Sebab kunut tak ada. Tak wajib muwafaqah pada buat. Tak wajib muwafaqah pada tinggal. Tak masuk tajuk. Ada ni. Walaupun kunut tu sunat abad. Tapi tak masuk pada tajuk. Tajuk dianya wa minha muwafaqatun fi sunanin tafhusyu mukhalafatun fiha fi'lan aw tarkan. Syarat sasmanya mengikut imam pada perkara sunat. Yang keji kalau kita menyalahi.
Kena ikut imam sujud sajadah, wajib sujud. Imam tinggal sujud sajadah, wajib tinggal. Ni hak bicara. Adapun kunut tak ada kena-mena dengan tajuk ni. Sebab kunut tak ada kewajipan muafakah akan imam, ikut imam, sama ada imam buat, sama ada imam tinggal, makmum tak wajib ikut pun. Mana masuk dalam tajuk ni? Tak masuk tajuk. Kalau tasyahud awal masuk tajuk. Kalau sujud sahwi masuk tajuk. Tapi sujud sahwi tidak didatangkan. Kunut tak masuk tajuk. Sebab dia tak wajib pun ikut imam. Kalau imam baca, kita wajib baca. Tak? Kalau imam tinggal, kita wajib tinggal. Tak masuk. Tak ada ni. Kalau kita kata ginilah. Itu sunat hay'ah. Angkat tangan. Angkat tangan. Macam itulah. Imam angkat tangan masa nak rokok, masa nak iktidal. Ada kena-kena. Kita nak angkat, kita angkat. Tambah angkat, sudah. Imam tak angkat. Kita nak angkat seorang, angkat je lah. Sebenarnya gitulah. Kita bangkit tasyahud awal kepada berdiri. Imam angkat tangan. Kita tambah angkat tangan sebelum kita berdada. Imam tak angkat tangan. Kita nak angkat. Ada kena-kena tu. Pakai sunat yang tak ada kena-kena ikut dengan tak ikut tu imam. Kan angkat tangan ni kan nak rokok, sunat angkat tangan. Nak sujud, sunat angkat tangan. Bangun tasyahud awal, sunat angkat tangan. Tak ada kena-kena dengan tu imam. Kunut sama juga. Tak ada kena-kena. Imam baca, makmum buat de, boleh. Imam lupa baca, makmum baca seorang, boleh. Memang tak ada kena-kena dengan tajuk ni. Sebab dia tak ada kewajipan ikut imam pada buat ataupun ikut imam pada tinggal. Tak ada. Cuma diselitkan. Diselit sahaja. Diregu pula dengan sajadah. Sajadah, imam buat, wajib ikut buat. Sajadah, imam tinggal, wajib kena tinggal. Kunut sebalik daripada sujud sajadah. Imam buat, makmum boleh duduk berdiri tanpa angkat tangan. Jangan buat gitu, bukan suruh buat ni. Orang tak buat kerja gitu. Marah dia orang Beci dia orang. Apa mentang-mentang dia balik Mekah. Nak jadi mazhab Hambali ke apa dia ni. Tak ada berapa hari, akad semula hilang hawa Mekah. Kira orang ni, dia rasa Imam Mekah dengan Imam Surah kita. Baik Imam Mekah pandai dengan Imam Surah kita. Imam Surah kita baca kunut. Imam Mekah tak baca kunut. Aku nak ikut Imam Mekah. Mana? Nak mana Imam Mekah dengan Imam Surah kita? Imam Surah kita baca kunut. Imam Mekah tak baca kunut. Nak ikut mana? Ikut Imam Mekah lah. Tak baca. Itu gong orang panggil. Hak tu sikitnya tasyahud awal. Dan juga sujud sahwi. Tasyahud awal. Imam baca tasyahud awal. Makmum boleh bangkit berdiri pada rakaat ketiga tanpa ikut imam. Tapi makruh kerana mendahului imam. Imam baca. Makmum tak wajib baca. Imam tinggal tasyahud awal bangkit pada berdiri. Tanpa duduk istirahat. Orang kita ni paling Ibnu Hajar. Imam tinggal tasyahud awal. Makmum wajib tinggal tasyahud awal. Imam buat, makmum boleh tinggal. Imam tinggal, makmum wajib tinggal. Ni. Wajib ikut imam sebelah je. Pada tinggal. Bukan pada buat. Tadi sujud sajadah, wajib ikut imam pada buat. Wajib ikut imam pada tinggal. Kunut, tak wajib ikut imam pada buat. Tak wajib ikut imam pada tinggal. Korang faham tak lagi? Ni ulang kali ke-10 ni. Ustaz kira ke? Kita jangan banyak. Dah berapa minggu dah ulang. Ni kita duduk tengok di udara. Tak ada catatan. Tengok di udara. Pecah. Hilang. Macam budak-budak main belong tu lah. Pecah. Hilang. Gitu je. Jadi tasyahud awal ni dia kena ingat sikit. Sebab ada yang wajib kita kena ikut, ada yang tak wajib kita ikut. Hak wajib kita ikut, imam tinggal tasyahud awal. Wajib tinggal. Jangan pandai-pandai buat. Ada ni. Imam buat tasyahud awal. Mula-mula ada dia bangun berdiri. Relax je. Imam tasyahud awal. Dia bangun berdiri kat ketiga. Lepas ngapa gitu? Kita bincang kemudian lah. Tapi batal tak semua? Tak. Tapi makruh lah.
Faham tak? Tak pernah jumpa seumpama ni malaikat dia tak makan ubat ada lah mungkin. Dia lupa makan ubat tu. Faham tak? Jangan pelik-pelik lupa makan ubat. Tu jawapan dia. Tak, bukan cara sekarang kan. Pelik dia ni. Lupa makan ubat. Ubat tak sihat tu lah. Tetapi kalau imam baca tasyahud awal, dia terlajuk kepada berdiri. Sebab imam sujud yang kedua, pindah pada tasyahud awal tu dia takbir panjang. Pindah rekat je pada pindah rekat. Sujud yang kedua, pindah pada tasyahud awal, berapa saat je pindah? 2 saat. Tak, gerak-gerak daripada sujud yang kedua kepada tasyahud awal. Sesaat, 1 saat, 2 saat. Ada apa ni? Pindah yang pendek dipanggil. Tiba-tiba takbir dia panjang. Allahu Akbar. Dekat je pergi. Itu kata cerita hok budak perih ke motor. Rong. Kedai ocik tu je dia pergi. Tengok kan nak pergi ke mana budak ni. Dia perih ke motor berdaun. Berhenti kedai ocik tu je. Allah. Nak beli air je situ. Punyalah. Dia takbir panjang. Allahu Akbar. Kena-kena dia berpindah dari sujud yang kedua kepada tasyahud awal je. 1 saat je berpindah. Kalau sujud yang kedua berpindah pada berdiri, waktu 3-4 saat tu. Waktu takbir kena panjang lah. Allahu Akbar. Kena panjang lah. Sebab pindah tu 2-3 saat. Tapi kalau pindah sujud yang kedua pada tasyahud awal, pindah 1 saat 2 saat je. Takbir sunat pendek. Tiba-tiba imam takbir panjang. Pindahnya dekat. Makmum ni tersalah. Pergi pada berdiri. Tengok-tengok imam tasyahud awal. Tu tak sengaja. Maka wajib diturun kembali pada tasyahud awal. Wajib. Tadi tu imam baca tasyahud awal, kita boleh tinggal. Tu sengaja. Hak ni tersalah. Tersalah, perbuatan kita tidak dikira. Maka kita wajib kena balik pada ikut tu imam tasyahud awal. Lepas duduk semula tu lah. Barulah nak bangun semula, tak ikut tu imam. Bangun dengan sengaja. Barulah, tak apa. Pening pula kita dengar. Tadi imam tasyahud awal, dia terbangun pada berdiri. Tak sengaja. Wajib kena turun. Kalau tidak, kena niat mufarakah. Kena niat cerah. Kalau tak turun, batal sembahyang dia. Sebab dia terbangkit itu bukan sengaja. Kalau dia sengaja tinggal tasyahud awal pada berdiri, makruh sahaja. Sunat turun balik. Imam tasyahud awal, dia menyalahi imam. Dia bangkit pada berdiri dengan sengaja. Makruh kerana mendahului imam. Sunat turun balik jangan perangai kok. Malu kok orang ni. Sunat turun balik. Berbeza dengan imam tasyahud awal, dia terlupa kepada berdiri. Maka pergerakan tu tidak dikira sebab dia tak sengaja. Maka dia wajib turun kembali ikut imam. Wajib. Tak turun batal sembahyang. Melainkan dia niat mufarakah. Dia pun turun semula. Wajib turun semula. Dia pun nak pergi berdiri lalu dah. Dengan sengaja. Dia pun bangun semula. Atau sengaja. Atau makruh je. Lepas tu turun balik. Sunat. Turun balik pula. Sunat turun balik. Bangun duduk. Orang sebelah tu susah hati. Sebab apa? Takut dia buat dia ngamuk. Orang sebelah tu kena mula-mula. Kan kita semayang kan? Kalau mari orang pelik sebelah, boleh khusyuk tak semayang? Kita semayang, mari orang pelik tu sebelah kita. Boleh khusyuk tak? Tak boleh nak khusyuk semayang dah kitanya. Perut ni, aku sujud dia terajang kepala. Susah kitanya. Mana? Kan masjid kan kadang-kadang mari orang tok siomang kan. Mari tok siomang. Saya pernah satu masjid, tapi bukan orang Islam, Dia masuk masjid dia ngamuk. Puang. Dia ngamuk. Dia kata tak tahu lah dia ngamuk. Kata susah ni. Gak tak ada. Puang. Dia main mengamuk. Lelaki pun tak nak buat apa. Nak kan ni? Kalau lelaki tu, lelaki boleh pegang. Tapi kalau perempuan, susah lah.
Ya masjid kan mari orang pelik-pelik. Yang sebelah kita dok sedap lalu lah. Takut. Jadi sekarang ni, dia dengan sengaja. Imam Tasya'awal, dia sengaja pergi pada beliau kat ketiga baca Fatihah. Makruh kerana menurut imam. Tapi tak batal. Jadi Tasya'awal, imam buat, boleh kita tinggal. Imam tinggal, wajib kita tinggal. Boleh. Imam baca, kita boleh tinggal. Kita beri pada rakaat ketiga. Imam tak baca Tasya'awal, bangkit pada rakaat ketiga. Makmum wajib ikut imam, tinggal tasyahud awal. Gimana? Tasya'awal ni gimana? Boleh? Kita nak tukar pada juz sahwi. Nak tukar juz sahwi, tukar keadaan saja. Tukar je. Tukar. Tukar sebelah-sebelah betul lah. Tasya'awal, imam baca, makmum boleh tinggal. Imam tinggal, makmum wajib tinggal. Dia kalau susah dia mudah. Sebab imam buat, wajib buat. Imam tinggal, wajib tinggal. Mudah. Kunut mudah juga. Imam baca, makmum boleh tak baca. Imam tinggal, makmum boleh baca seorang. Mana sejadah, wajib ikut pada buat dan tinggal. Kunut, tak wajib ikut pada buat dan tinggal. Tasya'awal, dia satu-satu. Imam baca, kita tak wajib ikut baca. Kita boleh tinggal. Imam tinggal, kita wajib ikut imam tinggal. Jangan pandai-pandai baca. Di sebelah-sebelah. Tasya'awal. Sujud sahwi, mudah saja tukar. Tukar daripada tasya'awal. Tasya'awal, imam baca, makmum boleh tinggal baca. Terus pada bangkit rakaat ketiga. Imam baca, makmum boleh tak baca. Sujud sahwi, imam sujud, makmum wajib sujud. Itu sebaliknya. Kalau tasya'awal, imam tinggal tasya'awal, makmum wajib tinggal. Sujud sahwi, imam tak sujud sahwi, dia beri salam gitu je. Tadi dia tinggal kunut, sunat ba'at. Tadi tinggal tasya'awal, sunat ba'at. Sujud sahwi lah. Dia tinggal sujud sahwi, beri salam gitu je. Makmum sunat sujud sahwi seorang. Tasya'awal, pada ni, imam baca, makmum boleh tak baca. Sujud sahwi, imam sujud, makmum wajib sujud. Malaikat makmum ni al-farakah. Kalau makmum tak sujud, tunggu imam selesai sujud 2 kali, imam bersalam, dia ikut bersalam, batal semayang. Malaikat dia ni al-farakah. Tasya'awal, imam baca, makmum boleh tak baca. Sujud sahwi, imam sujud, makmum wajib sujud. Tasya'awal, imam tinggal, makmum wajib tinggal. Sujud sahwi, imam tinggal, makmum boleh buat seorang. Atau kata, tukar daripada tasya'awal dengan sujud sahwi. Bagaimana? Bab sujud sahwi ni pun biasa berlaku juga. Sujud sahwi ni. Ada ni. Imam sepatutnya sujud sahwi. Sebab imam tadi terlupa membaca kunut subuh ni. Sebelum salam, sujud sahwi lah 2 kali. Kita mazhab Syafi'i sujud sahwi sebelum salam. Mazhab Hanafi sujud sahwi lepas salam. Itu cerita mazhab lain. Kita sujud sahwi sebelum salam. Pada sebab hak Nabi-nya ada berlaku sebelum salam pun ada, lepas salam pun ada. Sekarang imam sujud sahwi. Imam sujud sahwi kita kata. Imam sujud sahwi. Kita pun tak tahulah imam ni apa kerana sujud sahwi. Kalau kata subuh, kunut dia baca. Kalau solat lain, tasya'awal dia baca. Ada ni. Sebab semayang kita, antara 2 sunat ab'ad tu ada belaka tu. Mai subuh, sunat ab'adnya kunut. Zuhur, asar, maghrib, isyak, sunat ab'adnya tasya'awal. 5 semayang tak ada sunat ab'ad belaka tu. Tak ada ni. Kalau semayang subuh, imam sujud sahwi. Kunut imam baca. Apa pula imam sujud sahwi? Kita tak tahu. Kalau semayang zuhur, asar, maghrib, isyak, imam baca tasya'awal, tak tinggal. Tapi kenapa ni? Lepas selesai membaca tasyahud akhir, selawat Ibrahimiyah pun selesai dah. Doa sebelum salam baca dah. Sujud sahwi.
Apa kerana? Kita tak tahu kerana. Sebab kerana sujud sahwi ni kerana meninggalkan sunat arba'ah. Kerana meninggalkan sunat arba'ah, satu sebab, satu kerana, daripada 5 sebab, 5 kerana yang disunat sujud sahwi. Tinggal sunat arba'ah, sunat sujud sahwi kan? Itu hanya satu kerana, satu sebab yang disunat sujud sahwi daripada 5 kerana, 5 sebab. Tahu satu daripada 5? Oh, kalau periksa, boleh 20%. Luluh dah 20%. Dah, satu daripada 5, kalau periksa 20% dah. Bukan merah biasa dah tu. Merah nyala daripada dapat peng berkali. Dah 20%. Dia banyak sebab yang kita tak akan tahu. Berlaku imam sujud sahwi. Sebab tu imam sujud sahwi saja makmum wajib ikut imam sujud sahwi. Wajib. Tak sujud batal. Wajib ikut imam sujud. Tak tahu kerana? Memang. Antara 5 kerana, di antaranya memang kita tak tahu kerana. Kita tak sedar. Contoh. Imam masuk kat ketiga tadi. Kat ketiga. Dia mari syok dalam hati dia. Baru 3 ke cukup 4. Baru 3 ke cukup 4. Kalau baru 3, tambah pakat keempat. Kalau cukup dah, tak syok akhir. Pada ni. Dia masa tu tengah sujud kat ketiga ni. Ketiga. 3 ke siap sudah dah. 4 pakat keempat ni. Syok. Lepas tu macam mana hukum dia? Wajib pilih hak yakin. Mana yakin? 3. 4 tu kemungkinan syok je tu. Yang yakin 3. Wajib pilih 3. Pada ni. 3, 4, 3, 4. Pilih 4 lah untung. Tak syok akhir. Dah. Wajib pilih hak yakin. Yakinnya 3. 4 yang syok. Dia pun pilih 3. Dia pun bangkit pada waktu keempat. Makmum pun bangkit ikut dia belaka. Oh, betul waktu 3 baru. Kata syok akhir malu Dia wajib pilih waktu 3. Tapi betul sungguh waktu 3 barunya. Tapi dia bangkit tu kadang ada syok. Sunat sujud sahwi. Makmum nampak tak? Masa imam tengah sujud, imam tengah syok tu. Imam bangkit tu, makmum nampak tak? Nampak ni? Ni atas kepala dia ni. Dia panggil apa ni? Tanda soal tu. Tu atas kepala. Nampak? Imam tengah syok. Nampak? Imam tengah syok. Tak nampak. Sunat sujud sahwi lah. Sebab itulah. Imam sujud sahwi saja wajib ikut imam sujud sahwi. Itu sunat sujud sahwi tu. Faham tak ni? Tetapi, ni bab lain sikit lah. Tetapi tu imam, walaupun syok dia tadi, 3 ke 4 dia syok, dia wajib pilih 3, dia pun bangkit pada waktu keempat, berbetulan betul. Dia sunat sujud sahwi sebab dia bangkit, tak tahu lagi tu betul salah. Dia wajib pilih 3, sebab 3 yakin. Waktu 3 tu yakin. Dia sunat sujud sahwi. Tapi orang ramai, kalau imam sujud sahwi, orang mamak akan jadi pening. Sebab orang ramai, tahu sujud sahwi hanya kerana satu sebab aja, tinggal sunat arba'ah sahaja. Kalau tak ada kerana tinggal sunat arba'ah, imam sujud sahwi, makmum akan jadi macam-macam kok belakang. Jadi boleh mengelirukan makmum. Maka walaupun imam sunat sujud sahwi, tapi aula afdal kepada imam, jangan sujud sahwi. Jangan. Walaupun sunat pun jangan. Benda sunat. Tapi kalau tu imam buat, makmum akan jadi macam-macam di belakang. Maka tu imam, afdal, jangan buat perkara sunat tu. Dia panggil perkara sunat yang mencelarukan makmum. Pada muka lah makmum celaru sebab dia tak belajar molek-molek. Betul. Tapi tu imam jangan buat. Salah makmum belakang lah. Tu imam sujud je lah. Tapi kebanyakan makmum tak tahu hukum tu. Makmum hanya tahu tinggal sunat arba'ah, sujud sahwi. Kerana lain, sebab lain, makmum tak tahu. Makmum pula, imam sujud sahwi saja, makmum wajib sujud sahwi. Makmum tak tahu juga. Jadi pilih imam sujud sahwi, walaupun hukumnya sunat, tapi akan mencelarukan makmum di belakang. Afdal tu imam tinggal sujud sahwi. Walaupun sunat.
Ada. Bukan itu timah sunat ni buat belaka dah. Kena tengok juga. Kena tengok juga. Sebab biasa, ni pernah berlaku ni. Timah sujud sahwi, ada sebagian makmumnya tak sujud. Sebab dia kata, tak ada. Sunat ba'at, timah baca. Sujud apa? Dia makmum tak bersujud. Batal makmum tu. Ada ni. Maka kalaulah makmum kapung tu, ilmu di qada tu, jangan. Kalau tinggal sunat ba'at, sujud sahwi lah. Orang tahu belaka. Kalau timah tinggal kuno, sujud sahwi, orang tahu. Timah tinggal tasyahud awal tadi, sujud sahwi, orang tahu. Itu sujud sahwi lah, sebab orang tahu. Hak lain jangan. Ada ni. Saya pernah timah sujud sahwi. Tapi saya mufarakah, saya tak ikut. Sebab saya rasa dah, Tok Imam ni dia acak kali nak naik kat kelima. Dia acak kali lupa rakaat nak kat kelima. Sungguh ni. Orang tanya Tok Imam, kenapa Tok Imam kerap kali terlupa ni? Naik kat kelima ni. Kenapa? Dia kata kita nak bini selagi, tak boleh dia kata. Dia kata, Tok Imam ni. Ada rezekilah dia. Dia pun kahwin yang kedua. Lepas tu nak naik lagi kat kelima. Dah lah ni. Ni serabut bini yang kedua pula ni berkali banyak. Kali. Sebelum tu serabut nak bini seorang lagi. Lepas bini seorang lagi, serabut juga kerana bini yang kedua tu banyak perangai. Berkali dah. Ke kerana nak bini yang ketiga pula. Tak bukan. Tok Imam ni, siapa makmum. Tiap-tiap semayang, standby. Nak bangun kat kelima, subhanallah. Makmum. Maksud dia, tak tahu perangai dia. Perangai dia gitu. Makna dalam 2-3 hari, ada sekali dia buat. Bukan tiap-tiap semayang. Tapi kerap kalilah. 2-3-4 hari, sekali dia nak kat kelima. 2-3-4 hari, sekali nak kat kelima. Makmum ni, mana apa ni? Tahu dah. Subhanallah. Jadi Tok Imam ni baru congek sikit je barunya. Subhanallah. Dia pun tasyahud akhir. Dia sujud sahwi. Jadi saya rasa tak sedap. Sujud sahwi kerana congek punggung tadi barangkali. Tapi kita tetap wajib kena ikut. Sebab kita tak tahu kenapa. Melainkan kalau kita tahu. Tahu macam mana? Dia tulis di kertas. Saya nak sujud sahwi kerana tadi congek punggung dekat kelima. Dia pun uluh kita. Tak boleh ni. Tak boleh sujud ni. Barulah kita tak boleh ikut. Mana apa ni? Kita memang tak tahu. Memang kita wajib ikut sujud je. Tapi saya rasa, kerana tu dah, saya mufarakah. Saya dah ikut. Saya pun beri salam. Tak apa, kita mufarakah tak apa. Saya jangka kerana tu. Tapi kita tak tahu, melainkan dia tulis di kertas lah. Tulis. Saya nak sujud sahwi ni, kerana saya tadi terangkat punggung naik ke 5, mujur turun balik. Dia pun lu kita, tak boleh sujud sahwi kerana ni. Sebab dia bangkit sedikit saja. Tidak sunat sujud sahwi. Kalau dia bangkit naik pakai atas tu, lebih hampir berdiri daripada duduk, boleh nak sujud sahwi. Kalau bangkit sikit tak sujud sahwi, dia sujud sahwi tak setarang. Tapi saya jangka waktu lah, tapi dia belum tentu. Sudah semayang wirid doa, kepung balik. Dah balik ni, kepung bundur belaka. Saya duduk dekat dengan dia. Saya bisik lah. Tok Imam sujud saat ni kenapa? Tadi saya nak naik kat kelima tu. Terakak punggung sikit nak ke kelima tu. Tok Imam, waktu tak ada sujud sahwi tu. Tak ada sujud sahwi tu. Waktu pergerakan yang sedikit saja. Tak nak sujud sahwi. Ya sungguh saya jangka. Ya sungguh. Tapi kata bersujud, wajib yang farakah. Jangan tunggu gitu, batas main kita. Ada ni. Ya sungguh. Dia congek punggung sujud sahwi tu. Ada. Sunat sujud, kalau dia bangkit sampai dekat kepada berdiri. Subhanallah, turun balik, barulah sunat sujud sahwi. Kalau hanya angkat punggung sedikit saja, tak ada sujud sahwi. Ada ni. Jadi kira-kiranya, imam sujud sahwi, wajib kita sujud. Imam betul-betul tinggal kunut sunat ba'at. Selesai saja tasyahud akhir, selawat dan doa, dia malah. Dia wisalam lalu dah. Sujud sahwinya tidak. Kita makmum ni, lepas dia wisalam, sunat kita sujud sahwi seorang diri. Faham tak? Imam sujud, makmum wajib sujud. Imam tinggal, makmum boleh sujud. Tasyahud awal, imam baca, makmum boleh tak baca. Sujud sahwi, imam sujud, wajib makmum sujud.
Tasyahud awal imam tinggal, makmum wajib tinggal. Sujud sahwi imam tinggal, makmum boleh buat. Tu kata sebalik tu. Sebalik. Boleh ingat tak tu? Tasyahud awal dengan sujud sahwi tertanya minggu depan. Tanya minggu depan lah. Gimana? Imam tinggal membaca kunut. Kita tadi baca kunut pendek. Allahumma fili ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita pun turun ke ikut imam sujud yang pertama. Imam sujud sahwi dapat ditinggal kunut. Dia sujud sahwi je pula. Kita baca kunut pendek. Sekalipun kita sunat sujud sahwi seorang diri. Awak baca kunut tadi kan? Ya, kita baca kunut. Tapi imam tak baca kunut tu kudung, cacat. Kan sunat aba'at ni kan umpama tangan kaki kan? Ada ni. Sunat aba'at ni umpama tangan kaki. Sunat hai'ah umpama misa, janggut. Gitu je. Tapi sunat aba'at umpama tangan kaki. Kudung dah tu imam tinggal kunut. Kita baca kunut pendek sekalipun. Tiba-tiba imam tidak sujud sahwi. Sujud sahwi ni boleh menampal hak kekurangan tinggal sunat aba'at tu. Boleh menampal. Sujud sahwi peranang dia. Kalau hak kurang, disempurnakan. Kalau hak lebih, dipotong buang. Biar jadi comel. Dia naik kat kelima. Turun balik. Sujud sahwi akan potong buang naik kat kelima tu tak ada. Bersih. Itu peranang sujud sahwi. Dia tinggal sunat aba'at tinggal kunut, kudung. Sujud sahwi peranang dia menyempurnakan. Tak ada kudung. Tiba-tiba dia tinggal kunut. Kita baca kunut pendek. Dia sepatutnya sujud sahwi lah. Sunat. Dia tak sujud pula. Kita makmum ni walaupun kita baca kunut pendek, imam kita tetap cacat. Cacat imam akan mari ke kita juga cacatnya. Nak menghilangkan cacat makmum ni kerana cacat mari dia imam. Makmum ni sunat sujud sahwi seorang diri. Selepas imam selesai memberi salam. Imam duk sujud sahwi malah. Aku malah juga. Tak apalah. Sama-sama cacat. Keluar semayang, kecok lagi dua-dua tu lagi. Tu imam pun kecok, cacat, kudung kaki. Makmum pun, biar. Imam cacat, kudung kaki. Biar kudung kaki juga. Sama-sama kecok lepas semayang. Kita sahwi lah sebab nak menampal kekurangan semayang kita. Yang imam tinggal kunut. Kita baca kunut pendek. Dah imam tinggal tu kudung. Faham tak ni? Kita sunat sujud sahwi sendiri. Imam tinggal, kita sunat sujud sahwi sendiri. Imam sujud, kita wajib ikut imam sujud. Walaupun kita tak tahu kerana sebab apa imam sujud sahwi. Imam sujud sahwi, sepatut imam sujud sahwi, dia tinggal kunut tadi, tinggal sunat ba'at. Dia beri salam dan kadang terlupa akan sujud sahwi. Dia terlupa. Dia pun teringat lepas beri salam. Sunat dia kembali balik kepada semayang. Sujud sahwi 2 kali. Baru boleh beri salam semula. Imam ke semayang seorang pun sama lah. Semayang seorang tinggal kunut. Kita nak sujud sahwi ni. Habis tasyahud akhir. Habis selawat Ibrahimiyah. Habis doa. Kita beri salam. Allah beri salam. Sujud sahwi dah. Sunat masuk semayang semula. Sunat masuk semayang semula. Pada masuk semayang semula ni. Masuk semayang semula lah. Ada tanya saya. Dah kita bangun takbiratul ihram lah dia kata. La ilaha illallah. Bangun takbiratul ihram ke? Nah. Kita masuk semayang semula. Tengah-tengah duduk ni. Masuk semayang semula lah. Isu bangun berdiri takbiratul ihram. Allahu akbar saja aku masuk semayang semula. Bukan gitu. Tapi sebaik dia tanya. Dan kita duduk lepas beri salam ni kan. Sunat masuk semayang semula. Dia ingat aku kena bangun berdiri. Allahu akbar. Saja aku masuk semayang semula. Baru duduk balik ke mana? Dah. Masuk semayang semula. Kau tak masuk? Niat masuk semula. Reti tak? Tak reti? Saja aku masuk semula. Kerana tadi terlupa. Beri salam tanpa sengaja. Aku nak duduk sawi ni sebab jadi kudung. Biarlah panjang sikit. Allah. Niat masuk semula lah. Niat warna lagi. Nak niat mana? Saja aku masuk semula. Adaan, qadaan, gitu. Masuk semayang mula. Tak reti orang kita ni. Masuk semula semayang. Masuk semula. Tak ada ni.
Kalau kita, ini sunat je. Kalau kita beri salam, ikut Tok Imam. Kita rakaat tak ada satu, dah ikut lagi. Kenapa kita ikut Imam beri salam? Kan biasa kan? Kita kurang satu rakaat. Kita kurang satu rakaat. Kita kena tambah satu rakaat. Imam beri salam, kita ikut dia beri salam. Wajib masuk semai semula. Tambah satu rakaat. Wajib masuk semai semula. Niat masuk semula lah. Niat masuk semula. Nak tanya lagi. Saja aku masuk semula kerana kurang satu rakaat. Saat ni beri salam dah. Kan khaya ikut tu imam. Biar. Nak sangat. Wajib niat masuk semula sebab kita kurang satu rakaat. Dah. Kita memang boleh berlaku gitu. Imam tak syakir, kita tak syakir. Mau beri salam, mula-mula dia beri salam. Baru teringat, mari lewat serakaat, mana boleh beri salam. Wajib masuk semula, tambah satu rakaat. Ni sunat masuk semula. Sujud sahwi 2 kali, duduk, barulah beri salam semula. Masuk semula tu, sujud 2 kali, kentuk. Nak cancel balik masuk semula. Tak boleh dah. Semaya tu kena sembahyang semula dah lah. Sunat masuk semula. Tetapi jangan buat. Jangan buat. Sebab bila dia masuk semula, kalau makmum beri salam, lupa sujud sahwi juga. Makmum ikut wajib. Makmum wajib ikut masuk semula. Wajib ikut masuk semula. Wajib. Imam sunat je tadi, makmum jadi wajib. Makmum hak tambah rakaat tu, hak ikut rakaat, imam masuk semula, wajib kena turun balik makmum tu. Malaikat dia niat mufaraqah di atas tu. Jadi mengelirukan makmum. Jangan buat. Sunat tapi jangan buat. Imam beri salam lupa sujud sahwi. Kita makmum ni pun beri salam lupa sujud sahwi. Tapi kalau imam lupa sujud sahwi, dia beri salam, kita Allah tu imam kunut tinggal. Sujud sahwi malah pula. Kita ingat sujud sahwi, tapi kita beri salam juga dengan sengaja. Imam masuk semula kepada semayang, kita tak boleh masuk semula. Sebab kita memang beri salam dengan ingat, sengaja tinggal sujud sahwi. Tak boleh masuk semula. Kalau kita makmum, lupa juga sujud sahwi. Sebab kalau kita makmum, imam lupa sujud sahwi, kita sedar, imam beri salam, kita sujud sahwi seorang lah. Kenapa kita nak beri salam? Kalau kita sedar, tapi kita malah juga, kita beri salam. Imam masuk semula, kita tak boleh masuk semula. Sebab kita beri salam dengan sengaja dah. Jadi banyak hal ni kalau imam masuk semula. Memang sunat masuk semula. Tapi jangan buat kerana akan mengelirukan makmum. Kan? Sujud sajadah, kunut, tasyahud awal dan sujud sahwi. Ini biasa bicara 4 perkara sunat berkaitan dengan ikut imam, wajib ikut imam pada buat, pada tinggal, ataupun tidak wajib ikut imam pada buat dan pada tinggal. Dia akan bagi ada 4 sunat. Sujud sajadah, kunut, tasyahud awal dan juga sujud sahwi. Wa minha ada mutakhallufin an imamin bi ruknaini fa'liyaini mutawaliyaini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.